Saya, editor podcast Syahidah Sarhid. Episod ketiga, Skim Cepat Kaya Fawil. Diari Mahkamah. Saya lega bila Faisal beri saya cek bernilai $400,000. Tapi dia kata jangan pergi ke bank dulu kerana wangnya belum masuk. Beberapa hari kemudian, saya menerima panggilan daripada pejabat Faisal yang menyatakan cek tersebut tidak boleh ditukar kerana wang belum masuk. Ketika itu, saya rasa macam nak roboh dan menjadi tak karuan. Saya pun hubungi kawan-kawan lain dan mereka kata Faisal sudah melarikan diri ke luar negara. Nasib sudah pun jadi begini. Kalau ginilah keadaannya, saya tak akan melabur 35,000 tu. Saya baru dapat 20,000 daripada hasil pelaburan. Kesal juga kerana duit itu adalah simpanan sepanjang hayat saya. Sekarang, rakan-rakan semua cari saya dan bertanyakan wang mereka. Kami 9 orang melaburkan sejumlah $100,000. Saya sendiri melaburkan $20,000 dengan menggunakan wang saya sendiri. Saya hanya dapat berkatakan kepada mereka dan diri saya, bersabar sajalah sehingga Faisal balik. Ini merupakan antara rintihan daripada mereka yang telah menjadi mangsa kepada skim cepat kaya Fawil. Lebih 730 pelabur telah melabur $12.7 juta kepada mualaf keturunan Cina Muhammad Al-Faizal antara April dengan Disember 1991. Para pelabur kepada skim Fawil itu terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat. Ia terdiri daripada pemandu teksi, anggota jawatan kuasa masjid, asatiza, kerani, penjaja dan pegawai sektor awam hingga kepada golongan profesional. Muhammad Al-Faizal atau nama Cinanya Kau Eng Seng menghilangkan diri bersama jutaan dolar milik para pelabur skim itu. Mantan wartawan Berita Harian Saini Saleh yang membuat laporan mengenai kes ini mengimbas kembali kali pertama beliau diberitahu tentang skim tersebut. Dalam tahun 1993 tak silap saya, members lah banyak kan. Beritahu saya bahawa sekarang ni banyak OKB dia bilang. Apa benda OKB ni? Orang kaya baru. Macam mana bila orang kaya baru? Orang bilang diorang ada buat satu skim. Dia bilang ni garanti, ni absolut illegal. Skim Fawil, Cepat Kaya Fawil. Muhammad Al-Faizal ketika itu 42 tahun telah dihadapkan dengan 10 tuduhan berkaitan dengan pengurusan syarikat induknya Fawil Trading Private Limited dan 2 anak syarikatnya. Satu lagi tuduhan tambahan ialah dia juga telah meminjam wang sebanyak $171,000 daripada 6 orang semasa masih muflis antara 1985 dengan April 1992. Skim tersebut menyebabkan pelaburan yang dipercayai berlegar sekitar $35 juta hangus begitu saja. Kadar pulangan yang begitu tinggi, 10% sebulan atau 120% setahun dan pembayarannya pula dibuat secara tunai dan tidak tertangguh-tangguh menyebabkan ramai masyarakat Melayu Islam melabur dalam skim tersebut. Simple dia bilang, kau taruh duit 100,000, every month dapat 20,000, siapa tak nak? Jadi sebab itu bilang banyak orang masuk. Sebilangan besar pelabur, kebanyakannya pemandu teksi dan pesara yang diinterview pada September 1991, yakin skim itu bukanlah senuman. Tontin, senuman Cina, skim cepat kaya dan bukan juga taktik jualan ala piramid. Mereka juga yakin skim secara senyap-senyap dan melibatkan kenalan rapat itu tidak mengandungi unsur-unsur perjudian atau terdedah kepada penipuan. Bentarlah lagi, Berita Harian telah sebelum itu membuat laporan tentang syarikat lain di bawah kendaliannya. Ini termasuk Fawil Goldsmith dan Jewellery yang terletak di Blok 354 Clementi Avenue 2. Kedai emas itu merupakan kedai emas yang pertama dimiliki peniaga Melayu Islam di sini. Fawil Trading juga mencatatkan sejarah sebagai syarikat pertama Melayu Islam yang menyediakan perkhidmatan ambulans, iaitu Clementi Ambulance Services.
Selain Clementi Ambulance, 3 syarikat lain di bawah naungan Fawil Trading ialah Laurel Gems Private Limited, pemborong batu permata yang diimport dari luar negeri, LG Shipping Private Limited yang menyediakan khidmat perkapalan, dan Prowess Courier Services, syarikat pengiriman. So looks legitimate kan, macam memang sah lah, register lah. What is wrong with that kan? Jadi bila di behind dia punya operation ni, dia punya business, rupanya dia kumpul duit dari belakang lah, dari pintu belakang lah. Maknanya secara haram lah, tak ikut undang-undang lah, dengan menawarkan 20% interest atau dividend for any amount you put in, and every month you get money. By for 3 months you dah recover your money balik, and same time you dapat juga you punya pulangan tu kan. Dapat. Itu yang mula banyak orang Melayu kat Singapura ni menggila nak di Clementi. Masjid pun tak jauh daripada tempat pejabat kedai ni si Faizal ni. Situ macam port pelabur lah. Dia akan tengok ramai orang. Biasa 2 sub, macam mana boleh 5-6 sub. Dia tengok dia punya pejabat tu, orang ramai beratur. Semua keluar muka macam happy banget lah. Maklum dapat duit banyak kan. Jadi saya pergi pun, saya jadi jemaah lah, pakai kain. Biasa lah pakai kain, pakai singlet kan, pakai songkok. Semayang pun ikut semayang. Lepas tu orang berbual, kita pun duduk tengah-tengah, tengok mana muka yang kenal, adik kenal tu kita berbual lah, apa cerita ni. Oh, orang pergi ambil duit dah, semua boleh dapat duit kau-kau tu. Alamak. Tapi dalam hati saya ni, satu hari ni mesti meletupnya. Beliau juga sempat bertemu Al-Faizal secara fizikal dan memperkenalkan dirinya sebagai wartawan kepada Faizal. Jadi bila berbual dengan dia terangkanlah kenapa dia buat bisnes ni dan macam mana ni boleh berkembang. Tapi dia bilang dia tak boleh dia tak boleh menahan orang untuk melabur lah, pasal benda ni kira willing party kan, orang yang real hati nak melabur. Jadi kita dia buat, paling saya boleh kasih surat lah, receipt mengatakan saya terima. Suratnya namanya IOU lah, saya pinjam anda, IOU atas dia ada nama pelabur dan jumlah dia, itu je. Itu sebagai bukti yang diorang ada melabur. Menurut Al-Faizal juga, semua perniagaannya ketika itu berjalan dengan lancar dan mencecah jutaan dolar dalam bentuk pendapatan. Malah dia juga memohon kepada Saini agar tidak membuat laporan mengenai pelaburan itu. Tetapi semasa pertemuan itu, ada sesuatu yang menurut Saini seakan tidak kena. Tapi yang kelakar seram tu, dia buka dia punya safe box. Dia tuang dalam satu pos tu, kantong kecil, diamond depan mata saya, di meja yang dikeluarkan bongkar emas satu persatu dikeluarkan. Nak dia bilang. Jadi tak tahulah apa tujuan dia. Mungkin dia panggil saya ambil satu ke apa, jangan buat story lah kan. Tapi saya bilang tak lah. Ditanya apa yang membuat pelabur Fawil ini tertarik dengan Al-Faizal sehingga sanggup melabur, Saini berkata, orang tertarik kerana si Faizal ni orang dia handsome bagus je lah, boleh lah. Kemudian orang dia macam peramah, ada sopan santun. Kemudian orang tengok dia punya background gaya hidup dia pakai masjid besar. Masjid besar. Kemudian dia ada rumah 3 tingkat kat Seletar. 3 tingkat. Nampak dia mewah. Kemudian dia orangnya tak okey lah. Dia mudah menderma. Dia banyak kasih. Dia kasih petapis, dia kasih bawa yang putera, dia kasih TAA. Malah dia kasih van kepada persatuan pemandu Islam Singapura. Jadi keadaan hidup dia yang macam mewah, banyak duit. Jadi orang, dan nampaknya skin dia macam berjalan bagus. Orang pun senang dia kaya lah. Dia orang tertarik lah. Yang kedua, dia tengok dia jalankan perniagaan juga at the same time. Kalau dia buat tu skim tak ada apa-apa, memang orang tak nak masuk. Orang tengok dia ada kedai emas.
Dia tengok dia ada kedai, dia ada buat apa ambulance service. Malah dia ada factory buat apa potong diamond dekat Thailand. Ada office kat London dan sebagainya. Dia dakwa lah. Jadi kalau kita melabur macam kita melabur dalam perniagaan dia, orang ingat gitulah. Orang ingat gitu. Melihat bagaimana mudahnya masyarakat terpengaruh dengan skim-skim cepat kaya, Pengarah Urusan Deansgate Barakah Law Corporation Encik Ezra Bunyamin menggariskan beberapa tanda amaran yang boleh diambil apabila berdepan dengan skim demikian. Jadi the first red flag ialah high return. Ya. Misalnya orang tu suruh kita laburkan $300 dan dia janji dalam masa yang singkat, maybe for example dalam masa 3 hari, ya, dia boleh 2 kali gandakan jumlah yang kita laburkan itu. Then tu definitely is a big red flag already. Yang kedua, kita pun nak kena semak, ya, laburan tu daripada siapa? Daripada company ataupun individu. Jadi company tu kita actually boleh check dalam website MAS. Sebab kalau company tu selling investment products for example kan, then we can go to MAS websites and check whether or not these companies are licensed. If they are licensed, then chances are kemungkinannya mungkin betul, ya. Tapi kalau individu pula, then kita nak kena lebih berhati-hatilah kan. Then individu itu pun actually kita tak boleh ambil laburan daripada individual, because at the end of the day all these products, investment products etc. ni semua should come from the company, not from the individual. Ikuti bagaimana modus operandi Muhammad Al-Faisal dalam bahagian kedua episod ketiga Diari Mahkamah Skim Cepat Kaya Fawil. Diari Mahkamah. Skim tersebut yang berliga di sekitar Clementi mula hangat diperkatakan dalam pertengahan tahun 1991. Untuk menarik pelaburan, Muhammad Al-Faisal mengaku terlibat dalam perniagaan syarikat Fawil Trading dan 3 anak syarikat seperti Laurel Gems Private Limited, pemborong batu permata yang diimport dari luar negeri, LG Shipping Private Limited yang menyediakan khidmat perkapalan, dan Prowess Courier Services, sebuah syarikat pengiriman. Ini tidak termasuk perniagaan di luar negeri seperti sebuah kilang pejabat 4 tingkat di Hajai, Thailand yang digunakan sebagai kilang memotong permata, agensi pelancongan, perniagaan dan pengurup wang. Perniagaan lain termasuk cawangan firma import dan ekspor di Johor Bahru dan sebuah lagi cawangan di London. Dia juga mendakwa telah membina sebuah masjid di Thailand dengan biayanya sendiri dan membantu penduduk Clementi yang kesempitan wang. Dia turut mendedahkan rancangan menubuhkan 2 lagi syarikat, Fawil Goldsmith dan Jewellery dan perkhidmatan ambulans Clementi Ambulance Services. Di bawah skim itu, dia menawarkan dividen 10% sebulan bagi pelaburan setahun, 20% bagi 6 bulan dan 30% bagi 3 bulan. Bagi setiap pelaburan yang dikumpulkannya, Muhammad Al-Faisal mengeluarkan surat IOU tanda dia berhutang kepada pelabur lengkap dengan cukai stemnya. Pengarah Urusan Deansgate Barakah Law Corporation Encik Ezra Bunyamin mengulas perkara yang perlu pelabur ambil kira dalam sesebuah kontrak atau sebarang surat apabila membuat pelaburan. Selepas kita check company tu, walaupun dia sebuah company tapi kita nak kena periksa lagi. Kita periksa dengan check dengan MAS punya website. Kita check whether or not they are licensed. Because if they are licensed, then most likely the product tu macam betul lah kan. Tapi kalau dalam kontrak tu kan nama pihak sebelah tu ialah seorang individu, tu dah big red flag lah. Sebagai memenuhi tuntutan para pelabur besar dan broker-brokernya pada pertengahan Julai 1992, Muhammad Al-Faisal telah mengeluarkan cek. Cek-cek tersebut dikatakan bernilai ratusan ribu setiap satu dan pemegangnya diarahkan hanya boleh mengeluarkan wang masing-masing pada 31 Julai tahun yang sama. Dia memberi alasan wang akan dimasukkan ke dalam bank untuk membolehkan mereka mengeluarkannya pada tarikh tersebut. Tetapi beberapa hari sebelum itu, lebih tepat lagi pada 28 Julai, Muhammad Al-Faisal menghilangkan diri.
Berita yang tersebar kemudiannya menyatakan dia telah pun berada di Hajai, Thailand dan dikawal oleh bodyguard bersenjata. Mantan wartawan berita harian Saini Saleh mengongsi bagaimana beliau menjejaki Muhammad Al-Faisal di Thailand melalui maklumat atau tip-off daripada seorang pelabur yang telah melabur $50,000. Beliau telah ke sana bersama jurugambar berita harian Muhammad Osman Saleh. Kami jumpa ni Pak Haji, dia pemilik restoran kat Bandar Hajai, dia akan bawa you. Dia akan bawa tempat di mana Faisal berada ataupun bersembunyi. Jadi bila sampai kat bandar tu, telefon Pak Haji bilang, tak payah, dia datang ambil you. Pakai tu taksi pergi ke restoran tak jauh, dia bilang. Dalam 50 ke 100 meter, dia bilang. Kita pergi, memang ada restoran di Pak Haji lah. Tak tahu ini trap ke apa tu, alam pisau apa. Jadi Pak Haji pun dia terangkan ni tempat siapa ni, Fadil punya so-called operation room lah. Dia pun ada buat bisnes dekat Thailand kan. Kata dia cuma you hati-hati lah, sini semua ada pakai dia gini lah, maknanya senjata lah, ada rifle, machine gun lah. Tapi kalau you okey tak kacau diorang, okey lah, you datang buat cerita je apa. Yelah, memang betul lah. Kalau dapat nak jumpa dia juga, tapi entah dia ada ke tidak, tak tahulah. Dia boleh pergi lah, dia tunjukkan lah jalan sini, nanti nampak satu bangunan 2 tingkat tau. Itu dia punya office. Ya ke? Okey lah, kita nak saling pun pergi. Tapi kita ambil gambar Pak Haji ni, ambil gambar sekitar tu, gambar pejabat dia, bangunan dia, warna coklat, masih ingat lagi, kita ambil gambar. Namun tidak lama kemudian mereka dihampiri 2 warga Thai yang difahamkan sebagai bodyguard Faisal untuk melindunginya, memandangkan Faisal kini merupakan orang buruan yang telah melarikan diri dari Singapura. Nampak gaya ni, diorang memang Muay Thai punya boxers lah. Jadi dia bilang, dia tahu kita dari berita dan dia bilang, dia datang nak buat apa lagi? Dia bilang, nak buat apa lagi? Dia bilang, sekarang bos bilang, dia nak gambar-gambar yang you ambil, kasih pada dia. Dia tak boleh pakai ni gambar-gambar, tak boleh. Balik. Dia nampak, itu longkang dia bilang. Longkang. Dia lari, kita pukul. Ini bahasa dia, pukul. Mana dia nak bedik kita, bedal kita lah. Kalau kita buat hal lah. Dan dia panggil kita masuk dalam van. Ikut dia lah, pergi kedai cuci gambar namanya. Dekat Bandar Hajai, tak jauh lah. Jadi kita dengan Saleh pun kira pun ada fikir-fikir ayat ni. Mana ni sekarang ni, dia macam dah kena tangkap lah kita. Masih lagi di bawah pemerhatian 2 bodyguard itu, Saini dan Muhammad Osman Saleh perlu cepat memikirkan cara bagaimana untuk melarikan diri daripada cengkaman mereka. Jadi kita pun pergi kedai gambar. So kita pergi ke dalam bilik gelap dia. Dia pun tarik kita punya filem. Seram. Dalam 3 roll lah. Jadi dia bilang, kamu terus diam-diam. Lari lah. Pukul dia lah. Tapi dalam hati kita berfikir dah macam mana nak cabut ni. Saya pun isap rokok lah. Hello? Isap rokok. Kalau dia tengok. Mata saya macam kamera je lah tengok. Macam nak lari Fikir. Nampak satu pawancar kat tepi kedai cuci gambar ni lah. Memang dia pawancar bawa orang pergi Georgetown lah. Saya pun tanya lah, rokok boleh pergi Georgetown? Saya whisper lah, dia boleh. Tapi kita nak pergi terus bawa laju-laju sini ada hal sikit ni, masalah ni. Takut apa hal susah saya ni. Okey, kalau gitu macam mana? Okey, saya buka pintu, terus awak masuk, okey? Saya rokok, itu pun tengah sibuk cuci gambar. Dia tengah berbual. Dia bilang sama Saleh, aku bilang kau 1, 2, 3, kau ikut aku pelan-pelan masuk dalam kereta, cabut, okey? Saya pun balik semula ke Saleh. Satu, barang-barang dah kemas lah. 1, 2, 3, kau bisa bergerak, cabut. Terus masuk dalam kereta, tarik pintu, okey, taksi, jalan. Dia bilang, laju lah, dia bilang dia bawa laju. Alamak. Sekarang saya rasa masih benda tu bar dia tau.
Takut dia apa-apakan kita kan. Jadi alhamdulillah terus sampai sempadan tu, lepas sempadan amat selamat dia bilang. Terus pergi Georgetown lah, balik Singapura. Alhamdulillah. Ikuti bagaimana Muhammad Al-Faisal tidak hanya menipu mangsa dari Singapura tetapi juga di rantau ini dalam bahagian ketiga, episod ketiga, Diari Mahkamah. Skim Cepat Kaya, Fawi. Diari Mahkamah. Selain dihajai Thailand, Muhammad Al-Faisal turut melakukan beberapa kes penipuan di Medan dan Pulau Pinang. Di Medan, penipuan dan kelicikannya terbongkar apabila cek-cek yang diberinya kepada sekumpulan peniaga di sana ditendang bank pada 1996. Itu pun orang kasih tipu pihak tu. Dia kasih kontak number dekat Medan. Dapat jumpa pelabur yang juga mengadu, kena tipu. Dia buat skim skim cepat kaya juga. Jadi orang-orang Indo ni banyak yang kaya dia banyak melabur. Jadi kita sempat jumpa berbual ambil gambar. Memang kita banyak pakai gambar tu kat Medan resit-resit rasmi, kononnya sokong rasmi pelaburan dah, perniagaan, perkapalan, orang batu lah sebagainya lah. Ada surat-surat kita dapat gambar, dapat victim. Tapi besoknya pula bilik hotel kita orang ketuk. Itu kira polis intelijen lah. Indonesia. Dia kenakan diri dia tunjukkan dia punya pasport. Bapak, kalau bapak mau selamat, baik bapak pulang ke Singapura. Kenapa pak? Bahaya pak, dia bilang. Ini sangat bahaya. Baik bapak pulang. Saya nak sekarang bapak pulang. Selain Medan, Al-Faisal turut menipu di Pulau Pinang. Dia menipu sekumpulan peniaga melibatkan ratusan ribu ringgit Malaysia antara April 1998 dengan Februari 1999. Al-Faisal ditangkap akhirnya di Ipoh, Perak pada Julai 2003. Dia kemudian didapati bersalah memasuki Malaysia tanpa dokumen sah dan dihukum penjara 9 bulan dan sebat sekali. Selepas itu, dia diserah kepada polis Singapura selepas diburu polis Singapura selama 12 tahun sejak Ogos 1992. Dia gagal menghadirkan diri di mahkamah sebelum itu untuk menghadapi tuduhan menipu. Pada 8 Jun 2004, Faisal atau Koh Eng Seng, 46 tahun telah didapati bersalah atas 207 tuduhan menipu dan beberapa kesalahan lain telah dihukum penjara 9 tahun. Dia dituduh menipu 194 mangsa melibatkan wang berjumlah 8.42 juta dolar dan hanya 6.28 juta dolar yang telah dipulangkan. Dalam rayuannya, Faisal yang tidak diwakili peguam meminta Hakim Daerah Encik Wong Kin On supaya menjatuhkan hukuman ringan kerana dia benar-benar menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Ketika menjatuhkan hukuman, Encik Wong berkata beliau kurang yakin dengan pengakuan itu dan rayuannya tidak ada alasan kukuh. Dengan melarikan diri dari pengadilan, terang-terang ia menunjukkan dia tidak menghormati undang-undang. Dia menyembunyikan diri selama 12 tahun dan hanya diberkas tidak lama dulu untuk dihadapkan ke muka pengadilan. Ini menunjukkan dia belum benar-benar menyesal. Tambah Hakim Wong, rekod jenayahnya sebelum itu jelas menunjukkan Faisal berkemungkinan besar mengulangi kesalahannya. Faisal pernah diisytiharkan muflis pada 1985 kerana berhutang $55,000. Menurut undang-undang, seorang muflis tidak boleh mendapatkan pinjaman melebihi $100 tanpa memberitahu dia adalah seorang muflis. Tetapi menerusi skim tersebut dan berdasarkan aduan 6 pelabur kepada Jabatan Ehwal Komersial CAD, dia telah meminjam $171,000. Dia juga pernah dipenjara 3 tahun dan disebat 6 kali dalam November 1986 kerana memiliki sepucuk pistol secara haram. Dia juga dikenakan hukuman penjara setahun secara serentak kerana kesalahan menipu melibatkan cek tendang bernilai $2,823.
Pengarah urusan Deansgate Barakah Law Corporation Encik Ezra Bunyamin memberikan nasihat tentang pentingnya masyarakat mengetahui tentang kontrak pelaburan sebelum mengambil keputusan untuk melabur. Seperti kes Farwil, memang tetap susah untuk mendapatkan wang tersebut kembali. Jadi individu tersebut ataupun company tersebut macam kes Farwil kan masuk penjara lah kan, tapi wang-wang tu semua tak semua orang dapat duit mereka kembalilah. Ya, jadi ini juga untuk masyarakat juga saya mahu mengingatkanlah supaya berwas-was, ya, terutamanya kalau dalam zaman handphone ni kan, kita senanglah nak message, nak Facebook, Telegram ni semua kan, WhatsApp. Jadi kadang-kala tu kan kita pun dapat juga banyak messages, text messages ataupun panggilan yang kita tak kehendaki ataupun kita tak mahu pun, or rather unsolicited calls or text messages. Jadi bila kita dapat text messages ataupun panggilan seperti tersebut kan, itu dah the first big red flag. Saya cuma sarankan kan, blok nombor tu, dan jangan masuk campur lah, jangan babitkan diri dalam hal-hal tersebut lah. Kalau betul nak bikin pelaburan ke apa, ada institusi yang tertentu yang kita boleh approach kan, untuk guide kita lah. Itu yang the best lah. Mantan wartawan Berita Harian Saini Saleh yang bertemu Al-Faisal selepas dia keluar daripada penjara mengungsi perbualan mereka. Faisal, ni Saini bicara. Apa lagi kau nak dengan aku? Dia bilang. Kau nak jumpa lah? Nak bawa buku ke apa? Dia bilang nak bawa buku lah. Tak ada lah, nak tengoklah perkembangan you macam mana. You okey tak? Dengar je buat bisnes balik kan? Okey apa? Cara ni halal ni ada. Ni betul ni, dia bilang. Aku dah keluar jail cukup lah, takkan nak buat lagi. Dia ambil kesempatan untuk minta maaf, dia bilang lah. Kerana banyak menimbulkan kerumitan pada para pelabur. Dia tahu, dia sedar memang banyak masalah yang berlaku selepas Farwil lingkup lah. Dia bilang dia rasa kesal lah. Dia rasa kesal. Dan dia juga rasa kesal pada I juga lah. Kenapa? Masa Kak Tana tu dia bilang macam seolah-olah dia nak habiskan air, dia bilang lah. Mula dia ingat nak habiskan air kat sana, kat Thailand, dia bilang. Dia mengaku lah. Tapi kemudian entah macam mana dia bilang, tak jadi, dia bilang lah. Jangan apa-apakan air, dia bilang. Cuma ambil apa filem-filem yang I ambil gambar masa dia kat Hajai tu. Dia mengaku. Dia pun bilang okey lah, kita tutup buku lah, dia bilang. Yang lepas lah, yang dikenang lah. Saya pun memang sangat menyesal. Semayang tahu doa agar Allah ampunkan dosa-dosa dia, bilang. Memang dia banyak menyusahkan orang, dia bilang. Bagi Saini, membuat laporan bagi kes sedemikian diharap dapat meningkatkan kesedaran ramai tentang skim-skim cepat kaya atau penipuan seperti scam yang masih lagi berleluasa sehingga ke hari ini. Kita tak perlu jadi accountant lah. Tak perlu jadi ekonomis nak tahu dia sama ada pelaburan tu betul atau tidak. Very simple lah. Kalau you tengok too good to be true, any scheme, any pelaburan, kalau too good to be true, lupakan. Sekian dulu dari saya, editor podcast #Notapis, Syahidah Sarhid. Diari Mahkamah.